macam ni Ustaz tu kan? Ustaz Ustaz pun dah dapat kan soalan tu? Dapat ni. Lepas ni Ustaz Iman ada apa-apa ke? Lepas ni Ustaz Iman ada apa-apa ke? Ada apa-apa maksudnya? Ada kerja? Maksudnya dia tukar masa ke macam nak cepat ke? Tak ada dah sangat. Boleh je. Boleh je. Terus dong. Dah boleh mula Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana sudi menerima kedatangan kami untuk kiranya kita belajar juga untuk mengetahui manajemen dan umrah dan haji yang mungkin akan ada nanti kita dan di masyarakat kan. So saya Samsul Ihsan sama dengan yang lain tahun 4 dari Kos Tarbiyah Muamalat. Insyaallah hari ini akan membuat sesi interview dengan Al-Haramain. So depan saya ini nama nama saya Adham dan ini Syarul. Kat sana ada Irsyad dan Amjad yang ikut. So Ustaz, kiranya boleh tak ceritakan serba sedikit berkaitan latar belakang Al-Haramain Travel ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, sebelum tu saya minta maaf lah tak berapa nasihat sebab baru balik daripada Haramain. Jadi cuaca kat sana panas sejuk. Jadi agak perasaan sikit. Dan tak apa, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk jumpa hari ini untuk beberapa sesi soal jawab bersama dengan pihak Haramain Travel. Jadi sebelum tu saya kenalkan sikit lah, saya Ustaz Iman selaku pegawai Head Operation untuk Al-Haramain Travel dan juga sebagai Muntawif Al-Haramain. Orang kata lebih kurang dalam 11 tahun dalam bidang haji dan umrah ni. Cumanya khusus berkaitan dengan umrah lah. Jadi untuk Al-Haramain Travel ni kita lebih kepada umrah. Haji kita belum masuk lagi. Sebab kita baru, orang kata baru nak grow, baru nak berkembang daripada satu company yang kecil. Jadi Al-Haramain Travel ni orang kata ditubuhkan bermula daripada satu syarikat yang bernama Aqiqah Al-Haramain. Aqiqah Al-Haramain ni dia bermula daripada musim PKP sebagai orang kata satu ejen daripada Malaysia yang menguruskan tentang akikah, yang menguruskan tentang dam ataupun dan kemudian menguruskan tentang ibadat korban yang melibatkan penyembelihan kambing, kemudian unta lah. Jadi bermula daripada itu, daripada Aqiqah Al-Haramain itu lebih kurang dalam 2-3 tahun. Maka our bos kami iaitu yang dikenali sebagai Abu Iman atau nama sebenarnya Amirul Fahmi mengasaskan, berfikir untuk kita terus berkembang, kita tidak boleh hanya fokus kepada Aqiqah Haramain, tidak boleh fokus kepada penyembelihan semata-mata, sebab bukannya ada tiap-tiap tahun, orang kata tiap-tiap hari tentang penyembelihan. Jadi dia bersama dengan beberapa lagi orang kata founder yang mana mereka berpakat untuk menubuhkan Al-Haramain Travel. Jadi Al-Haramain Travel ni, nama Al-Haramain ni kita
khususkan kepada Mekah Madinah lah. Maksudnya Al-Haramain, iaitu dua tanah haram. Jadi latar belakangkan akikah Haramain, maka wujudlah Al-Haramain Travel. Jadi lebih kurang dalam 3-4 tahun kita beroperasi daripada grup kecil-kecil. Sekarang ni Alhamdulillah kita berkembang, boleh katakan lebih kurang sebulan kita ada 8 ke 9 trip lah. InsyaAllah. Untuk soal terusnya mungkin Dan seperti kita tahu lebih latar belakang, mungkin Ustaz boleh ceritakan tentang package yang ada dekat sini. Okey, baik. Kami di sini ada beberapa package. Yang pertamanya kita pecahkan umrah direct dan umrah ziarah. Jadi untuk umrah ziarah setakat ni kami ada umrah ziarah Turki lah, Istanbul Bursa. InsyaAllah mungkin pada bulan-bulan akan datang kami akan tambah lagi untuk package holiday lah. Maksudnya bercuti ke tempat-tempat lain, seperti Turki. Yang mana Turki ni kita berbeza dengan Turki Umrah. Turki Umrah kita hanya cover Istanbul dan Bursa saja. Tapi manakala untuk holiday Turki kita akan cover 8 tempat, 8 daerah. Maksudnya menyeluruh lah, secara menyeluruh Turki tu, insyaAllah. Dan kemudian untuk ziarah direct kami ada beberapa package, yang mana package ni berbeza daripada sudut segi makan, dan berbeza daripada segi hotel, berbeza daripada segi orang kata kemudahan-kemudahan lain. Seperti contohnya kita ambil package pertama kami yang paling orang kata paling popular lah, iaitu package umrah Premium Light. Yang mana Premium Light kami premium di Mekah. Di Mekah kami 5 bintang, maka light kami adalah di Madinah. Walaupun light kami di Madinah, tapi bukanlah orang kata light tu campak jauh-jauh, tidak. Kami berusaha untuk meletakkan jemaah pada jarak yang dekat, tetapi hotel yang orang kata 3 bintang lah, 3 atau 4 bintang. Sebab itu dia nama light. Berbeza pula dengan Royal Premium. Manakala Royal Premium, kami dua-dua Mekah dan Madinah adalah 5 bintang. Yang mana Premium Light ni dia popular kerana apa? Kerana dia breakfast sahaja di Mekah dan kemudian dia full board di Madinah. Kenapa jemaah suka macam tu? Sebab biasanya pengalaman saya lebih kurang dalam 10-11 tahun ni, bila mana kita bermain dengan hotel-hotel besar seperti Safa Dar Iman, Safa Royal Orchid dan sebagainya, makanan dia memang agak-agak kurang memuaskan. Kadang-kadang sarapan tu nasi putih telur saja, kadang-kadang sosis saja, walaupun nama hotel 5 bintang. Jadi memang macam tu, dia orang kata ada permainan di antara makan tu, dia akan cut lah. Itu pengalaman. Memang orang kata kalau kita ambil full board di Mekah memang tak akan mesti ada isu makan. Kadang-kadang makan berulang 2-3 hari, makan berulang dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita buat package breakfast saja, yang mana breakfast kita ambil breakfast international. Jadi bila mana kita ambil breakfast international, dia tak ada masalah, sebab dia makanan dia international Arab lah. Maksudnya ada semualah, dengan omelette dan sebagainya, ada macam-macam pelbagai lah. Manakala untuk lunch dan dinner kita bebas. Kita bebas, jemaah bebas nak beli kat mana-mana. Tambah-tambah di Safwah kita ada sekarang ni ada 2 restoran Malaysia, di Saji dan juga Nur Malaysia. Jadi jemaah boleh dapat beli makanan masakan Malaysia lah dekat Safwah. Manakala kalau mereka yang nak berjimat, mereka boleh ambil beli makanan nasi Arab. Kalau makanan Malaysia ni kita beli satu portion nasi, kita boleh makan seorang. Tapi kalau pada harga contohnya RM25. Tapi kalau kita beli nasi Arab pada kadar RM22, kita boleh makan 2-3 orang. Jadi
dia ada itu pilihan pada jemaah lah. Kalau nak berjimat boleh makan ramai, boleh nasi Arab dan sebagainya. Kalau nak makan pada selera boleh cari non-Malaysia ataupun disaji lah. Kemudian macam teh tarik, Milo ais apa semua ada, roti canai semua ada. Jadi jemaah bebas nak pilih. Kemudian untuk Royal Premium di Mekah dia full board. Jadi ada masalah lah kadang-kadang. Sebab apa jemaah nak full board? Biasanya jemaah yang di full board ni adalah jemaah yang dah berumur, malas nak keluar, nak turun, pergi beli dan sebagainya. Tapi dia kena berhadapan dengan makanan yang agak kurang sedap lah. Walaupun kita beberapa banyak kali komplain dan sebagainya, memang takkan berubah. Macam tu saja. Jadi sebab itulah package Premium Light ni dia lebih popular daripada Royal Premium. Dan Royal Premium pula di Madinah kita hotel 5 bintang, iaitu Front Taiba. Hotel betul-betul keluar hotel terus masuk Masjid Nabawi. Cumanya berlaku juga masalah sebab terutamanya hal makanan lah. Jadi hal makanan ni hotel 5 bintang ni kita tak boleh nak orang kata atasi lah, walaupun dah banyak komplain dan sebagainya. Dan kemudian untuk package jimat, kami ada Umrah Plus. Umrah Plus ni kita kenapa dinamakan Umrah Plus adalah kerana kita masukkan sekali ziarah-ziarah tambahan. Sebab biasanya untuk package Royal Premium kita ada contohnya di Madinah kita ada ziarah dalam, iaitu ziarah kawasan Masjid Nabawi, dan kemudian kita ada ziarah luar. Kita ziarah luar daripada Masjid Nabawi, kita pergi Masjid Quba, kita pergi Jabal Uhud, kita pergi Masjid Qiblatain, Masjid Sab'ah dan sebagainya. Tetapi untuk Umrah Plus kita ada ziarah tambahan lain, seperti contoh kita ada ziarah ke Badar. Ziarah ke Badar ni tak ramai travel buat. Sebab apa? Sebab dia jarak daripada Madinah tu lebih kurang dalam 200 lebih lah. Jadi dia memakan masa yang lama. Dan kemudian selain daripada ziarah Badar, kita ada ziarah tambahan. Ziarah tambahan ni yang mana ziarah yang kita pergi ke tempat-tempat yang memang tak ada dalam package, yang mana kita perlukan kenderaan yang lebih kecil untuk masuk ke tempat-tempat seperti Telaga Ras. Telaga Ras ni iaitu telaga yang Rasulullah wasiatkan kepada Sayyidina Ali bila mana Rasulullah wafat, mandikanlah aku daripada air Telaga Ras. Dan kemudian kita pergi ke Gua Maharis. Gua Maharis ni adalah yang berada di bawah Jabal Uhud, berkaitan dengan peperangan Ghazwat Uhud. Kemudian kita bawa ke Telaga Hizam, kemudian kita bawa kepada telaga Kebun Salma Al-Farisi dan sebagainya. Jadi banyak tempat. Jadi untuk package Royal Premium dan Light, dia ziarah tambahan, dia kena bayar. Tapi untuk Umrah Plus dia include sekali, termasuk sekali. Dan kemudian berbezanya di hotel dia jauh sikit lah daripada Premium Light dan Royal Premium. Hotelnya lebih kurang dalam 200.5 jarak daripada ke Masjidil Haram. Cumanya yang menjadi tarikannya, walaupun hotel jauh, tapi kami menyediakan makanan yang memang orang kata jemaah tak pernah komplain. Catering daripada Malaysia lah, seperti Ibtisam. Memang tak pernah komplain. Sebab apa? Sebab dia masakan Melayu. Nasi lemak, kari, kepala ikan, kadang-kadang tom yum semua ada. Jadi jemaah tak komplain. Walaupun hotel jauh, tapi jemaah tak pernah komplain. Kemudian di Madinah kami sama je hotel. Kami tak berbeza. Yang berbezanya adalah di Mekah saja. Itulah setakat ni package kami ada lah. Okey, kalau macam tu kan, dengan semua package ni kan, yang Ustaz Aiman berikan sokongan dan bimbingan kepada semua jemaah haji ni semasa perjalanan mereka ke sana. Macam mana sokongan dan bimbingan yang Ustaz berikan kepada mereka? Okey, baik. Untuk kami, package kami berbeza sikit, mungkin berbeza sikit daripada travel-travel yang lain. Kerana ketika mana kami melakukan ibadat umrah, kami menggunakan alat transmitter, iaitu alat pendengaran lah. Walaupun dalam jumlah yang sangat ramai, macam baru ni saya balik lebih kurang dalam 45 orang, untuk nak kawal seorang mutawif nak kawal 45 orang. Tapi Alhamdulillah dengan alat transmitter tu dia membantu. Dia membantu kerana walaupun jemaah, sebab kita bila mana kita bimbing untuk tawaf, untuk sa'i, kita akan berada di hadapan. Dan kemudian kita kena menjaga syarat-syarat sah tawaf. Jadi untuk kita tengok ke belakang, untuk kita
apa tu, perhatikan jemaah di belakang tu dia agak susah untuk dikontrol. Jadi bila mana menggunakan alat tu, walaupun jemaah berada jauh daripada mutawif, tetapi dia tetap dengar setiap dari arahan mutawif, setiap daripada bacaan, setiap daripada pusingan, maka dia boleh dengar. Jadi kemudian bila mana anda kata kalau mutawif ternampak kalau ada melakukan kesalahan, seperti contohnya tengah-tengah tawaf ambil video, ambil gambar dan sebagainya, mutawif terus boleh tegur. Jadi kalau kita tak guna alat tu, kita takkan nak tegur terus kat orang tu, dia akan malu lah. Tapi dengan alat tu, walaupun semua dengar dalam kumpulan, tetapi bukan orang luar dengar. Maksudnya antara jemaah-jemaah lah. Sebab biasanya kami terapkan kepada jemaah, sebelum kami terbang, kami terapkan kepada jemaah kita adalah satu keluarga yang besar. Sebab itu yang penting, sebab bila mana kita satu keluarga yang besar, mereka boleh bagi kerjasama, mereka boleh bagi toleransi, tolak ansur semua kepada ahli kumpulan masing-masing. Jadi dengan alat pendengaran tu, kita buat umrah, pergi 45 orang, balik 45 orang. Walaupun dalam keadaan tawaf tu dalam penuh, dengan koridornya tambah bulan 12 ni memang sangat penuh. Jadi jemaah akan terpisah, keberangkalian terpisah, dan kemudian kadang-kadang jemaah tengah-tengah tawaf terbatal, terpaksa kena keluar daripada grup semua. Jadi bila mana menggunakan alat tu, walaupun kita terpisah, kita boleh contohnya selepas habis 7 pusingan, kita akan berhenti untuk solat sunat tawaf. Jadi di situ kita akan boleh bagi tahu kepada jemaah di mana kita berhenti secara spesifik. Jadi walaupun jemaah tengah tawaf, jemaah tetap boleh dengar, oh ustaz berhenti kat situ. Jadi kita terus jemaah habis 7 pusingan terus pergi kat situ. Jadi susah nak berpecah. Dia berbeza dengan kadang-kadang travel-travel lain, tambah travel besar apa semua, dia jarang menggunakan alat tu. Dan alat tu memang sangat-sangat membantulah. Dan kemudian selain daripada tu, kita sebelum daripada kita berlepas, sebelum kita contohnya dibaca 20 hari bulan, sebelum kita berlepas 20 hari bulan, 5 ataupun 6 hari sebelum kita akan buat Zoom meeting. Kita akan bersama bertentang mata dengan jemaah secara atas talian. Kita akan buat Zoom meeting untuk pengenalan di antara mutawif dan jemaah, dan juga jemaah bersama jemaah. Jadi kita akan boleh salurkan info-info yang penting tentang contohnya bulan 12 ni macam mana suhu, Madinah sejuk, Mekah kadang-kadang sejuk, kadang-kadang tidak. Jadi jemaah boleh prepare apa yang patut sebelum mereka terbang. Dan dengan tu juga mereka dah boleh mengenal mutawif mereka ketika mana atas talian. Jadi ketika itulah banyak soalan daripada jemaah. Sebab kalau kita tak buat macam tu, jemaah kadang-kadang sampai ke sana, oh tak tahulah benda tu, tak tahu benda ni. Jadi dengan mengadakan meeting secara atas talian tu lebih awal, maka kita boleh dedahkan kepada jemaah, dan jemaah pun boleh bertanya. Kadang-kadang pun kita boleh recall sedikit sebanyak tentang hukum hakam melibatkan umrah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang jemaah ni dia hanya ingat rukunnya, tapi benda-benda lain seperti contoh 13 pantalara apa semua dia tak ingat. Kadang-kadang dengan benda ni dia boleh recall balik, dia boleh ingat balik benda-benda tu. Terutamanya jikalau flight masuk ke turun ke Jeddah, masuk Mekah. Sebab apa? Sebab dia terus akan buat umrah. Jadi mereka yang kali pertama datang, tambah-tambah ada yang mungkin tak sempat nak khusus umrah dan sebagainya. Jadi dengan cara tu dia boleh, orang kata bertanya, boleh ingat balik apa-apa yang dia belajar tentang khusus umrah. Yang alat tu, alat transmitter tu, dia tu coverage dia kira besar tak? Coverage dia kira besar. Sebab ruangan tawaf tu dengan tempat, kira maksudnya dalam dataran tawaf tu dia boleh boleh cover. Cuma kadang-kadang biasalah bila jemaah ramai guna ni, dia akan tertukar saluran dan sebagainya. Tapi bila mana dia tertukar tu, dia akan switch secara automatik, secara cepat lah. Tak adalah terus tukar ikut saluran tu, tidak lah. Baik, Ustaz, cukup menarik informasi yang disampaikan. Seterusnya, adakah macam satu keadaan yang tak dapat dijangka pada jemaah itu, dan bagaimana Ustaz dalam mengendalikan situasi tersebut? Okay, baik. Kadang-kadang kita bawa guru umrah ni
ada kadang-kadang situasi yang kecemasan ataupun situasi yang tak jangka, seperti contohnya kematian ataupun dalam perjalanan nak menuju ke airport bas rosak dan sebagainya. Jadi Al-Haramain Travel kita ada pegawai di Mekah dan Madinah. Khas kami letakkan di situ untuk uruskan kemungkinan-kemungkinan yang berlaku. Jadi mereka akan cover. Seperti contohnya jika berlaku kematian, maka pegawai contohnya macam baru-baru ni jemaah dah nak balik dah, tiba-tiba berlaku kematian hari nak balik. Jadi semua urusan tu pegawai yang akan uruskan. Sebab apa? Sebab mutawif dia tak boleh nak tunggu. Mutawif tetap kena cover yang selebihnya. Kena cover selebih. Jadi proses tu akan dilakukan oleh pegawai lah. Macam mana untuk dapatkan surat kematian, macam mana nak mengumikan jenazah dan sebagainya. Cumanya bila mana jikalau mutawif tu ada pada ketika itu, contohnya beberapa hari dan boleh membantu pegawai dan sebagainya, mutawif akan turun tangan lah untuk bantu. Dan kemudian contohnya kalau berlaku bas rosak dan sebagainya, biasanya mereka ataupun syarikat-syarikat bas ni mereka akan berpusat di Jeddah. Jadi bila berpusat di Jeddah tu dekat dengan airport, andai kata dalam perjalanan nak menuju contohnya daripada Mekah nak menuju ke Jeddah ataupun daripada Madinah nak menuju ke Jeddah, jadi bas rosak, maka mutawif akan maklumkan kepada pegawai untuk tindakan selanjutnya, maksudnya tunggu mekanik ke atau tak sempat ke terus ganti bas lain ke dan sebagainya. Dan kemudian bila mana berlaku kematian di atas kapal terbang. Jadi bila mana berlaku kematian di atas kapal terbang tu akan emergency landed. Maksudnya dia akan berhenti di mana-mana kawasan yang berdekatan dengan dia. Jadi bila mana jadi situasi macam tu, barulah mutawif sendiri yang akan turun bersama dengan waris untuk menguruskan jenazah tersebut. Mutawif tak boleh nak buat tak apalah waris dah ada, tak boleh. Walaupun sebab apa? Sebab jemaah ni bila mana dah naik atas kapal terbang dah untuk balik ke Malaysia, sampai Malaysia dia boleh uruskan sendiri. Cumanya daripada airport Jeddah, yang tu yang kita mutawif kena uruskan semua, untuk check in, untuk perjalanan nak masuk ke airport dan sebagainya. Tapi bila mana dah sampai Malaysia, maka dia akan boleh uruskan sendiri. Jadi sebab itulah mutawif kena turun bersama dengan waris untuk uruskan kematian di tempat dia berhenti tu. Macam baru ni pengalaman yang mana jemaah berhenti di India. Dia emergency landed di India kerana ada kematian. Maka kita turun dekat situ untuk proses kita dengan waris ni, semua waris akan tanggung. Cumanya kita perlu orang kata arrangekan pada waris tu penempatan dan sebagainya. Macam mana nak buat, itu adalah ke atas kebijaksanaan mutawif lah. Mutawif tak boleh kata saya pun tak tahu, saya tak pertama kali turun ke India ni. Dia mutawif tak boleh bagi alasan itu. Mutawif kena sabarlah. Sebab itulah kebanyakan pada mutawif boleh katakan setiap tahun kami bagi orang kata informasi ataupun senang kata ijtimak mutawif, yang mana kami salurkan, kami ajarkan mutawif tentang cara-cara untuk berhadapan dengan situasi emergency, untuk berhadapan dengan jemaah, untuk berhadapan dengan jika berlaku kes-kes yang orang kata seperti contoh komplain dan sebagainya, kita minimiskan komplain tersebut. Maka kita orang kata mantapkan mutawif tersebut dengan ilmu-ilmu tersebut lah. Ada tambahan? Setakat ni dah. Oke, Ustaz, jazakallah khair. Semoga dengan adanya temu atau sesi interview ini boleh ramai orang yang tahu Al-Haramain. InsyaAllah. Terusnya kita ada sedikit cenderangan hati atau buat tangan